Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya semalam sebenarnya nak mengulas berkenaan dengan isu ya, yang mana kita tahu seorang pemandu lori ya menangis apabila kena penjara, iaitu penjara selama 6 bulan ya, hasil daripada satu video TikTok yang dia upload, yang mana di dalam itu dia telah pun menyatakan bahawa akan menawarkan 5 juta siapa yang berjaya untuk bunuh Perdana Menteri kita. Ini adalah satu perkara yang pada saya, kita rakyat Malaysia ni perlu ingat. Ini yang berlaku. Jadi saya sebenarnya juga agak kasihan dalam TikTok dia itu, yang mana pada waktu itu saya pernah ya ulas, yang mana dia juga bawa anak kecil di samping dia. Saya tidak tahulah ya, rumah dia tu pun saya tengok macam tu saja. Dan rupa-rupanya dia ni hanya pemandu lori, dan dia juga seorang anak muda yang masih muda ya, umur masih 35 tahun. Dan hari ini masuk penjara 6 bulan. Walaupun 6 bulan ya, ini adalah satu yang merugikan kita ya. Terutamanya anak-anak muda. Jadi jangan taksub seperti ini. Apabila saya lihat di sini, yang mana keluar di media, iaitu seorang pemandu lori ya, terlalu terkejut ya dan menangis di Mahkamah Seksyen di sini pada Selasa lepas, hukuman penjara ya selama 6 bulan kerana mengancam untuk menembak mati Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim dengan menawarkan RM 5 juta. Di sini juga dia dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibaca di hadapan dia. Apa yang kita lihat di sini, apabila kamu kena tangkap dengan kamu punya, orang kata, terlalu fanatik begitu dengan satu-satu parti ataupun ideologi perjuangan parti, kamu akan jawab sendiri. Kamu tidak ada dibantu oleh parti itu. Sekarang ini kamu taksub menyerang Datuk Seri Ibrahim, kepimpinan dia, dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbaur ugutan seperti ini, maka kamu akan didakwa. Kerana saya nak beritahu dekat Walaon ni terlalu bodoh taksubnya. Jadi kamu tahu tak, Perdana Menteri itu dilindungi dengan akta, dilindungi dengan undang-undang. Sebab itu kalau kita tengok Perdana Menteri, mereka-mereka yang menjadi pegawai kanan dalam kerajaan ini dilindungi dengan undang-undang. Jadi kalau kita membuat perkara-perkara yang salah, boleh didakwa. Begitu juga dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Mereka ini dilindungi juga dengan akta dan juga perlembagaan. Jangan buat kerja yang bodoh. Apabila kamu kena macam ni, puak-puak walaon yang lain, ketua-ketua walaon, tidak akan membantu kamu. Ada Cikgu Bat nak pergi bantu kamu. Ada Papa Gomo nak pergi bantu kamu. Ada Ratu Biawak nak pergi bantu kamu. Tak ada. Ada Palpu Kari. Ada Salim nak pergi bantu kamu. Ada si Syafiq tu nak pergi bantu kamu. Tidak. Mereka sendiri sekarang ni terkial-kial mempunyai kes mahkamah. Mereka juga akan bakal mungkin dipenjara, akan didenda dan sebagainya. Mereka terkial-kial cari makan. Kamu pula sebagai pemandu lori, yang mana anak isteri kamu ditinggalkan apabila masuk penjara 6 bulan, silap-silap nanti bercerai-berai lah. Jadi saya sebenarnya kasihan dalam isu ini, tapi perlu diingatkan menjadi pengajaran kepada yang lain. Jangan terlalu taksub. Jika sekarang dia masuk penjara, satu walaon tak pergi tengok dia. Lastnya dia menangis apabila dijatuhkan hukuman. Apa yang dapat? Perjalanan hukuman itu tetap berjalan. Kerana daripada mulut kita yang celupa, daripada mulut kita yang tak tahu tentang politik pun, hasilnya ini. Ya. Ingat, kalau ada keluarga, jangan buat kerja yang tidak senonoh. Tidak perlu tersibuk dengan politik ini kalau kamu bukan ahlinya. Kalau kamu juga tak ada jawatan parti, cukup hanya kamu mengkritik ataupun mengikut perkembangan politik ini. Setakat komen sikit-sikit dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, buatlah. Tetapi jangan sampai dilihat sebagai ugutan. Sebab itu saya selalu ulang-ulang perkara ini. Bukan saja kerajaan yang ada hari ini. Mana-mana kerajaan yang akan datang pun, mana-mana mereka yang jadi pemimpin pun, kita boleh kritik tetapi lihat. Saya pun hentam orang-orang politik ini dengan kau-kau, tapi ada cara yang betul, ada penghujahan yang tepat untuk kita nak balun. Ini kalau tiba-tiba kamu pergi buat dengan Perdana Menteri macam tu, nak upah orang, nak ugut Perdana Menteri, sedangkan kamu pemandu lori. Sekarang ni denda yang sedikit pun dia tak mampu bayar. Denda dia ni, hukuman denda dia maksimum ya. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233 ya. Kurungan 1, kurungan A, Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 ya, dan boleh dihukum di bawah Seksyen 23 kurungan 3 ya, akta sama, membawa hukuman denda tidak melebihi 50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Tertuduh juga boleh didenda 1,000 bagi setiap hari kesalahan itu
diteruskan selepas pensabitan. Mana dia nak cari 50,000? Habislah saudara mara dia nak kena pergi kutip Tin Milo untuk nak bayar derma dia. Waktu bercakap bukan main lagi. Ini yang kita lihat. Saya lihat ya, dekat walaon yang terlalu walak dengan perjuangan yang songsang, lihat perkara yang betul. Saya lihat di media-media sosial saya, di TikTok. Saya sengaja buka-buka TikTok saya tu, saya nak tengok komen daripada walaon ni. Saya tengok komen mereka berbau hasutan yang amat parah. Yang kedua, berbaur ugutan. Yang ketiga, kita tengok bercakap terlalu lucah dan tidak ada sopan. Kebanyakannya walaon ni pendidikannya tidak formal, tidak bagus, tidak tinggi mana. Tapi berdegang-berdegung nak cerita tentang politik. Akhirnya perkara seperti ini berlaku. Tidak payah sibuk dengan politik ni. Saya nak beritahu ya, dekat walaon ni yang bangang-bangang ni, kamu tahu pemimpin-pemimpin kamu tu yang kamu dok kata walak-walak ni, dia semua ni pun sama wakil rakyat. Dia semua macam pemimpin parti yang lain. Dia sama apabila dah menang menjadi adun, dah menang menjadi ahli parlimen, dah pernah jadi menteri, dah pernah jadi menteri besar, dah pernah jadi esko, mereka dapat allowance, dapat gaji yang besar. Umpamanya Presiden PAS itu, kamu ingat gaji dia satu gaji. Saya ingat dia berakhir dengan bersama kerjaan yang lepas menjadi duta khas Menteri Menteri. Itu pun dia dapat pension dia. Berapa ratus, berapa puluh ribu, saya tak tahulah, mungkin cecah ratus ribu gaji Hadi sebulan. Walaupun dapat apa? Ni pemandu lori ni. Hadi buat kerja tak kawasan Marang? Belum tentu buat. Marang macam tu juga. Pemimpin PAS berapa banyak bercakap tentang isu perkauman dan agama ni, menaikkan semangat anak-anak muda seperti ini untuk dihasut mereka, untuk mereka meraih undi. Akhirnya mereka semua pergi beli rumah dekat Selangor, semua pergi beli rumah dekat Kuala Lumpur, balik ambil undi dekat Kelantan. Ini walaon-walaon perlu tahu. Pemimpin mereka pakai kereta mewah-mewah, plat kereta pembeli. Ni walaon masuk penjara 6 bulan. Siapa ada pemimpin PAS yang pergi tengok? Siapa pemimpin PN yang pergi bantu? Ada mereka nak pergi kutip derma untuk kamu, nak bayar saman kamu. Kalau perkara ini, peguam pun mereka tak bagi. Peguam pun mereka tak sediakan. Akhirnya kamu masuk penjara, dan apa yang terjadi? Rekod kamu dah buruk. Kamu dah pemandu lori. Mungkin pendidikan pun tidak formal. Esok kamu keluar penjara, kamu dah jadi bekas banduan. Dilihat pula oleh anak kamu, bapa saya dulu bekas banduan. Tak payah jadi hero dalam isu-isu macam ni. Kalau dah kerja, buat kerja kamu. Kamu tak payah sibuk dengan politik. Cukup waktu kempen pada PRU PRU ataupun PRN berlangsung, itu cukup. Setelah itu kamu buatlah kerja kamu sebagai rakyat biasa. Karena kamu bukan ahli politik, tak perlu kamu nak sibuk sampai nak ugut Datuk Seri Ibrahim. Kamu tu bukannya Samseng juga. Dan sekarang menangis. Menangis buat apa? Nah, silap-silap. Dalam waktu dia masuk penjara 6 bulan ni, ditinggallah isteri dia. 3 bulan isteri dia dah tak nampak muka dia. Isteri dah pergi jumpa dengan jantan yang lebih handsome, tinggal dia. Keluar daripada penjara, elok-elok gila lagi. Dah ditinggal oleh isteri dia. Isteri dah ikut jantan lain. Inilah perkara-perkara yang saya harap walaupun hentikan, tak payah taksub sangat. Kamu nak taksub boleh, tapi jangan sampai mengugut. So ini pengajarannya kepada walaupun kepada kita semua juga. Jangan terlalu taksub sehingga kan kita lupa bahawa kita dah melanggar undang-undang. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Thank you.